Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal 'ilmi وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. Jadi hormati Tuan Pengurusi dan semua ahli jawatan kuasa Masjid Jerudo, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kami memanjatkan banyak-banyak kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya, maka pada malam ini kami semua dapat hadir ke masjid ini melaksanakan solat Maghrib secara berjemaah dan bersyukur juga kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih memilih kami semua berada dalam suatu majlis ilmu yang sangat besar fadilat dan kelebihannya. Jadi ahli jemaah semua, insyaAllah pada malam ini anda akan mengulas secara ringkas sebuah buku yang anda tulis yang bertajuk Ensiklopedia Bid'ah. Jadi buku Ensiklopedia Bid'ah ini ditulis. Jadi ada jemaah semua, tujuan anda menulis buku ini pertama sekali adalah untuk memberi pencerahan kepada masyarakat, untuk memberi kepahaman kepada masyarakat mengenai isu bid'ah. Jadi ramai di kalangan masyarakat kita yang jahil ataupun tidak mengetahui apa dia bid'ah dan apa dia as-sunnah. Jadi ahli jemaah semua, buku Ensiklopedia Bid'ah ini dia ada 12 bab mengandungi 565 buku surat. Jadi insya-Allah kita akan insya-Allah anda akan berhenti pukul 8 malam ni insya-Allah. Jadi anda pun tak cukup masa ni. Kita ringkaskan. Jadi anda ringkaskan. Jadi ahli jemaah semua, secara ringkasnya kita semua perlu mengetahui bahawasanya amalan ibadah yang kita lakukan setiap hari ini dia ada dua bahagian. Satu kita panggil amalan sunnah dan satu lagi kita panggil amalan bid'ah. Amalan sunnah ialah mana-mana amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun Rasulullah tak melakukannya tapi sahabat melakukannya pada masa Rasulullah masih hidup dan Rasulullah memperakuinya. Itu kita panggil amalan sunnah. Jadi amalan sunnah ini ada di antaranya yang wajib, contoh solat 5 waktu. Ada di antaranya yang sunat, contoh solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ada di antaranya yang harus, contohnya kita dengar cerita sahabat Rasulullah makan biawak pasir dan Rasulullah memperakuinya. Itu termasuk sunnah yang harus. Di sana ada pula kita panggil amalan bid'ah. Amalan bid'ah ini ialah mana-mana amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Amalan tersebut tak pernah wujud di zaman Rasulullah. Jadi tak pernah wujud ni kerana apa? Kerana Rasulullah tak melakukannya dan sahabat juga tidak melakukannya. Contoh amalan bid'ah ni ahli jemaah semua ialah kita bila tiba malam Jumaat kita baca Yasin malam Jumaat.
Bila berlaku kematian, kita akan mengadakan tahlil arwah. Bila tiba bulan Rabiul Awal, kita akan mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Jadi amalan bid'ah inilah yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang berpendapat bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang hasanah dan ada yang dhalalah. Ada segolongan ulama lagi menyatakan bahawa semua bid'ah itu dhalalah, tidak ada yang baik. Jadi al-jemaah semua, ramai di kalangan umat Islam tidak mengetahui, umat Islam di Malaysia, umat Islam di Brunei tidak mengetahui bahawasanya ulama yang mula-mula sekali berpendapat bahawa bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah ialah Imam Asy-Syafi'i kita sendiri. Dalilnya, dalil ataupun bukti bahawa Imam Syafi'i berpendapat bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah, ada yang baik dan ada yang sesat, adalah berdasarkan kepada tulisan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, berdasarkan kepada riwayat daripada Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dan juga riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Imam Syafi'i menyatakan al-bid'atu bid'atani mahmudatu wa madmumah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu terbahagi kepada dua bahagian. Satu mahmudatun, satu yang dipuji yang kita panggil bid'ah hasanah, dan satu lagi madmumatun yang dikeji yang kita panggil bid'ah dhalalah. Jadi bila Imam Syafi'i sendiri menyatakan bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah, maknanya ini merupakan pahaman terbaik. Sebab apa terbaik? Yang pertama kerana pandangan ini telah dikeluarkan oleh seorang ulama mujtahid mutlak. Yang kedua, al-jemaah semua, kerana Imam Syafi'i ini merupakan ulama salaf. Kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu usuluddin mengikut pendapat paling kuat, mengikut pendapat muktamad. Golongan salaf ialah golongan yang hidup dalam lingkungan 300 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Jadi al-jemaah semua, Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah, meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Maknanya Imam Syafi'i ini merupakan ulama salaf. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i hidup dalam lingkungan 300 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Bila Imam Syafi'i ulama salaf, tiba-tiba Imam Syafi'i kata bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah, maknanya pahaman yang kita aluti selama ini, pahaman yang kita pegang selama ini, yang kita pertahankan selama ini, yang kita amalkan selama ini merupakan pahaman ulama salaf, bukan pahaman ulama khalaf. Kita jangan terkeliru. Ada satu lagi golongan yang kita panggil golongan Wahabi. Mereka kata semua bid'ah itu sesat, lagi menyesatkan, tidak ada yang baik. Kerana mereka menyatakan Rasulullah bersabda kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat lagi menyesatkan. Dengan sebab Rasulullah menyatakan semua bid'ah itu sesat lagi menyesatkan, jadi justru itu mereka mengatakan bahawa bid'ah itu tidak ada yang baik, semuanya sesat lagi menyesatkan. Jadi golongan Wahabi berpendapat sedemikian kerana mereka mengikut pandangan, di antaranya mereka mengikut pandangan Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi merupakan seorang ulama Sepanyol, telah mengarang sebuah kitab yang bertajuk Al-I'tisam, di mana di dalam kitab tersebut Imam Asy-Syatibi telah menghuraikan dengan terperinci apa dia bid'ah mengikut pandangan beliau, apa dia bid'ah mengikut pandangan beliau, dan di dalam kitab tersebut beliau telah menolak adanya bid'ah hasanah. Jadi Imam Syatibi ini meninggal dunia pada tahun 790 Hijrah. Maknanya Imam Syatibi ini ulama khalaf. Jadi maknanya al-jemaah semua, pahaman yang diperjuangkan oleh golongan Wahabi ini sebenarnya pahaman khalaf. Jadi di antara ulama yang menolak adanya bid'ah hasanah selain daripada Imam Asy-Syatibi ialah Imam Ibn Taymiyah. Jadi kita nak ikut salaf ke kita nak ikut khalaf? Jadi kita jangan terkeliru oleh jemaah semua. Di sini ana sendiri sangat heran kepada golongan Wahabi. Sebab apa? Sebab mereka menyatakan kami memperjuangkan pahaman salaf. Kami mengutamakan pahaman salaf. Sebab apa? Salaf terbaik. Tapi sebab apa dalam masalah bid'ah mereka tak mahu mempertahankan pandangan Imam Asy-Syafi'i? Mengapa mereka mempertahankan pandangan Imam Asy-Syatibi sedangkan Imam Syatibi merupakan ulama khalaf? Jadi kita jangan terkeliru.
Okey, bila Imam Syafi'i menyatakan bahawa bid'ah itu ada hasanah, ada yang baik dan ada yang dhalalah, ada yang sesat, mana dalil Imam Syafi'i? Sedangkan Rasulullah menyatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat lagu menyesatkan. Bukan Imam Syafi'i tak tahu hadis ini, Imam Syafi'i tahu. Tetapi macam mana Imam Syafi'i sanggup mengatakan bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah? Kata Imam Syafi'i, walaupun Rasulullah bersabda sedemikian, tapi aku masih berpendapat bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah kerana aku merujuk kepada pandangan kata-kata Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar sendiri berkata, ni'matul bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah ialah solat tarawih dengan cara pelaksanaan yang aku anjurkan ini. Maknanya mengikut Imam Asy-Syafi'i, Sayyidina Umar sendiri berpandangan bukan semua bid'ah itu sesat lagu menyesatkan. Bukan Sayyidina Umar tak tahu, Rasulullah bersabda kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat lagu menyesatkan. Imam Sayyidina Umar tahu, tapi walaupun Sayyidina Umar tahu, tapi mengikut pandangan Sayyidina Umar, walaupun Rasulullah kata ke semua, tapi itu bukan bermaksud ke semuanya. Sebab tu Sayyidina Umar kata ni'matul bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah ialah solat tarawih dengan cara pelaksanaan yang aku anjurkan ini. Jadi walaupun Rasulullah bersabda sedemikian, tapi mengikut pandangan Imam Syafi'i, Sayyidina Umar lah merupakan orang di antara orang yang mula-mula sekali mempraktikkan bid'ah hasanah. Sayyidina Umar lah di antara orang yang mula-mula sekali membuat declaration, membuat perakuan bahawa bid'ah itu ada hasanah. Jadi kata Imam As-Sana'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, dia kata dalam konteks solat tarawih yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar telah melakukan 3 benda bid'ah hasanah yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sepanjang hidup baginda. Dalam konteks solat tarawih yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar, bid'ah pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ialah Sayyidina Umar telah tukar solat tarawih 8 rakaat menjadi 20. Memang kalau kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah tak pernah buat 20, Rasulullah buat 8 sahaja. Dengan sebab Rasulullah buat 8 saja, maka Wahabi kata kita kena buat 8 saja, sebab 8 itu terbaik. Sebab apa terbaik? Sebab itu perbuatan Rasulullah, itu yang sunnahnya, kata mereka. Jadi kami jawab, tuk guru pondok di Malaysia, di Kelantan jawab, mereka kata walaupun 20 itu merupakan rekaan Sayyidina Umar, ciptaan Sayyidina Umar, tapi kalau kita membaca sejarah, tidak ada sebuah kerajaan yang berani merubah solat tarawih di Mekah ataupun di Madinah 20 jadi 8. Tak ada lagi buat semua. Wahabi pun tak berani ubah. Tapi sebab apa mereka lantan di Malaysia, mereka lantan di Brunei, mereka kata kita kena buat 8 saja. Jadi kami jawab, kalau betul kamu ni hebat, kalau kamu di Samsin, sungguh kamu ubah di Mekah Madinah dulu. Ubah Mekah Madinah biar jadi 8 dulu, baru balik ubah di Malaysia dan Brunei. Jadi yang lagi buat semua, sebenarnya kalau kita baca hadis-hadis sahih, sahabat menyatakan bahawa selepas kami solat tarawih 8 rakaat bersama-sama Rasulullah, kami terpaksa berlari balik ke rumah. Kami terpaksa berlari balik ke rumah. Sebab apa? Sebab takut tak sempat nak sahur. Sebab apa? Takut tak sempat nak sahur. Nak cerita lamanya Rasulullah sembahyang, lamanya Rasulullah salat tarawih, walaupun 8 rakaat, satu-satu rakaat, masya-Allah, hal jemaah semua. Daripada lepas isyak sampai subuh di berapa jam hal jemaah semua. Yang 8 rakaat tu kamu nak ikutlah Rasulullah, yang lama tu kamu tak ikut pula. Itu masalah lah jemaah semua. Jadi yang jemaah semua, itu bid'ah yang pertama. Bid'ah yang kedua jemaah semua, kalau kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah tidak pernah menyuruh sahabatnya melaksanakan solat tarawih secara berjemaah. Rasulullah open, Rasulullah beri kebebasan. Kamu nak buat sendiri-sendiri boleh, kamu nak solat tarawih secara bersendirian boleh, kamu nak solat tarawih secara berjemaah pun boleh, no problem, tak ada masalah. Tetapi bila Sayyidina Umar memerintah, Sayyidina Umar telah buat perubahan, Sayyidina Umar telah buat pembaharuan. Pembaharuan itulah bid'ah. Kena faham oleh jemaah semua. Kalaulah kita sebut bid'ah, mungkin nampak sumbang.
Dapat tak sedap telinga. Tapi kalau kita sebut pembaharuan, tu dapat canggih sikit. Sebenarnya Sayyidina Umar tukar. Bila Sayyidina Umar berita, Sayyidina Umar telah buat pembaharuan. Apa pembaharuan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar telah menyuruh semua penduduk Madinah datang ke Masjid Nabi melaksanakan solat tarawih secara berjemaah. Bid'ah itu pembaharuan. Jadi kata Imam As-Sana'ani, bid'ah yang kedua, pembaharuan yang kedua yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ialah Sayyidina Umar telah menyuruh sahabat melaksanakan solat tarawih secara berjemaah. Rasulullah tak suruh. Yang ketiga, Rasulullah tak pernah melantik imam khusus untuk menjadi imam solat tarawih. Tetapi bila Sayyidina Umar merintah, Sayyidina Umar telah buat pembaharuan, buat bid'ah hasanah. Apa dia? Sayyidina Umar telah lantik imam khusus untuk jemaah lelaki untuk menjadi imam solat tarawih kepada golongan lelaki. Sayyidina Umar telah melantik Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam solat tarawih kepada golongan wanita untuk jemaah wanita. Sayyidina Umar telah melantik Tamim Ad-Dari dan juga Sulaiman bin Abi Hasmah. Jadi ketiga-tiga benda ni memang bid'ah. Kita dah baca tadi, pengertian as-sunnah ialah mana-mana amalan yang dilakukan oleh sahabat semasa Rasulullah masih hidup dan Rasulullah memperakuinya. Masalah sekarang ni Sayyidina Umar ubah selepas kewafatan Rasulullah. Jadi mesti kita kena panggil 20 rakaat ini merupakan bid'ah. Jadi Sayyidina Umar kata, walaupun aku buat benda 3 bid'ah, tapi nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Jadi kata Imam Syafi'i, berdasarkan kepada declaration, perakuan Imam Syafi'i tadi, kita boleh faham bahawa Sayyidina Umar sendiri berpandangan bahawa bid'ah itu bukan semuanya sesat lagi menyesatkan. Jadi sebagai membuktikan bid'ah itu ada yang baik, Sayyidina Umar sendiri mempraktikkan 3 benda bid'ah hasanah dalam konteks solat tarawih. Dengan sebab itulah kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani mahmulatu wa madhmumah. Bid'ah itu ada yang baik yang kita panggil bid'ah hasanah, dan satu lagi ada yang dikeji, yang sesat, yang kita panggil bid'ah dhalalah. Itu dalil yang pertama. Jadi kalau ahli jemaah semua nak tahu lebih lanjut, boleh baca buku ini, Encyclopedia Bid'ah. Kita tak cukup masa dalam buku ni. Dalam buku Encyclopedia Bid'ah ni anda telah kemukakan 30 dalil ahli jemaah semua. Sebenarnya ada ratusan dalil. Jadi kalau nak masuk semua ratusan dalil ni tak cukup sebuah buku ni. Dan untuk pengetahuan ahli jemaah semua, memang buku Encyclopedia Bid'ah ini jilid pertama baru. Ini baru jilid pertama ahli jemaah semua. Jadi dalam buku Encyclopedia Bid'ah jilid pertama ni, anda telah sentuh isu sebab apa kita baca Yasin bulan Jumaat, sebab apa kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul, sebab apa kita baca qunut subuh, sebab apa kita berzikir beramai-ramai, sebab apa kita baca Quran di kubur, dan apakah maksud beramal dengan hadis dhaif berikut pahaman ahli sunnah wal jamaah, mengikut pahaman tuk-tuk guru pondok kita, berbeza dengan apa yang dipahami oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dan juga golongan Wahabi. Jadi isu bid'ah ni sebenarnya dia ada lebih kurang 40 isu. Jadi kalau anda sebut ke semua isu ni, kalau anda tulis ke semua isu ni, anda rasa mencecah sampai 5 jilid. Itu masalah fiqh baru. Kalau disentuh masalah tauhid lagi, mungkin sampai 10 jilid pun mungkin ahli jemaah semua. Okey. Malam ni kita sentuh masalah kita berzikir beramai-ramai, kita berzikir nyaring. Jadi untuk pengetahuan ahli jemaah semua, yang pertama kita kena tahu, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Muslim, kata Imam An-Nawawi, ijma' ulama, semua ulama bersepakat menyatakan bahawa zikir selepas solat mustahabun, adalah sunat. Zikir lepas solat ni sunat ahli jemaah semua, ijma' ulama. Cuma ulama berbeza berpendapat dari segi jarin ataupun perlahan, itu saja. Jadi tak betul lah kalau Wahabi kata jangan kita berzikir lepas solat, itu bid'ah. Kita tengok ada Wahabi dia lepas solat dia terus angkat punggung, terus balik, sebab dia tak mau berzikir beramai-ramai, sebab dia kata bid'ah. Jadi ahli jemaah semua, kalau berikut, anda pernah baca satu masa dulu, anda pernah baca fatwa daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Mekah yang telah meninggal dunia. Anda pernah baca fatwa daripada Syekh Nasruddin Al-Albani. Mereka menyatakan berzikir jari lepas solat itu bid'ah.
Mereka kata yang tak bid'ahnya boleh nak berzikir jari tapi sekejap saja. Maksud sekejap di sini ialah dengan dia untuk mengajar makmum di belakang, untuk mengajar para makmum di belakang bagaimana berzikir lepas solat. Boleh kita berzikir dengan jarin, tapi bila kita dah confident, kita dah yakin, kita dah zon, ahli jemaah di belakang dah tahu benda ni, dah pandai berzikir, maka tak bolehlah kita berzikir dengan jarin. Kalau kita berzikir dengan jarin juga bid'ah mereka kata. Itu kata Syekh Nasruddin Al-Albani dan juga kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi tahu tak ahli jemaah semua, ini fatwa terbaru. Jadi fatwa terbaru ni dah jadi terbalik pula ahli jemaah semua. Sonsan pula. Tadi dia kata tak boleh berzikir jari bid'ah bila makmum belakang dah pandai. Yang ini pula dia kata zikir jarin itu sebenarnya as-sunnah. Yang sunnahnya lepas solat ni kena zikir jarin. Siapa yang berkata sedemikian? Yang terbaru ni fatwa daripada Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ni ulama besar di Arab Saudi sekarang ni. Syekh Utsaimin dalam fatwa terbaru dia kata ya sebenarnya zikir lepas jarin, zikir jarin lepas solat itu yang sunnahnya, yang slow itu sebenarnya bid'ah. Terbalik pula al-jemaah. Jadi pening Wahabi sekarang ni. Sebab apa mereka berkata sedemikian? Jadi al-jemaah semua disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Memang ada hadis yang menyatakan Rasulullah berzikir secara jarin. Daripada Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, innal jahra bizzikri inda sirafan nasi inda sirafin nasi minas salatil maktubati minal maktubati ay minas salatil maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya berzikir jarin yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah selepas daripada solat 5 waktu ini berlaku semenjak zaman Rasulullah masih hidup lagi. Berzikir secara jarin ini telah dilakukan semasa Rasulullah masih hidup, semasa hayat Rasulullah masih hidup lagi. Berdasarkan kepada hadis inilah Wahabi kata Rasulullah berzikir jarin ini pada permulaan sahaja, permulaan Islam, permulaan diturunkan wahyu. Memang Rasulullah permulaan supaya diajar sahabat berzikir lepas solat ni, memang mula-mula Rasulullah berzikir jari. Sebab apa? Sebab nak ajar para sahabat bagaimana zikir yang sebenarnya lepas solat. Mula-mula Rasulullah berzikir jari, lepas tu mereka kata Rasulullah berzikir slow. Dengan sebab tu kalaulah kita berzikir sentiasa jarin, maka itu bid'ah kata golongan Wahabi. Tapi kata Syekh Utsaimin itu pentafsiran yang salah. Sebenarnya dia kata zikir jari ni mesti sentiasa dilakukan, itu yang sunnah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam hadis tadi dinyatakan innal jahra bizzikri inda sirafin nasi minal maktubati kana ala ahdi. Jadi kata Syekh Utsaimin, kana ini kalau kita baca bahasa Arab, kana ini kana yang dulu ala dawami, kana fi'il madhi. Kana ni fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ni yang dulu ala dawami, menunjukkan berterusan. Jadi kata Syekh Utsaimin, kita kena terjemah sesungguhnya berzikir secara jarin yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah selepas solat 5 waktu sentiasa dilakukan pada masa Rasulullah masih hidup. Bukan kadang-kadang, bukan sekejap, bukan untuk mengajar, tapi sentiasa. Jadi kata Syekh Utsaimin yang as-sunnahnya berzikir jarin. Jadi peliklah Wahabi sekarang ni. Jadi dia tahu, dia jawab balik. Jadi semua, jadi hujah-hujah yang menyatakan kena berzikir slow, perlahan, itu dia jawab balik. Jadi dia kata yang sunnahnya kena berzikir jari. Jadi alhamdulillah lah. Jadi Syekh Utsaimin yang baru ni bantulah pula untuk guru kita. Dia tu bantu amalan masyarakat Islam kita di Brunei dan juga di Malaysia. Alhamdulillah. Cuma ada tengok, minta maaf, ramai di kalangan masyarakat kita ni, mereka tidak berzikir lepas solat. Mereka tak sebut di antara zikir paling penting lepas solat ni ialah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, "Man sabbahallaha khalfa kulli salatin thalathan wa hamidallaha thalathan wa kabbarallaha Man sabbahallaha khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina wa hamidallaha thalathan wa thalathina wa kabbarallaha thalathan wa thalathina fatilka tis'atu wa tis'una."
Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, sesiapa yang bertasbih selepas solat 5 waktu, maknanya bukan lepas maghrib saja, bukan selepas subuh saja, setiap waktu. Sesiapa yang berzikir selepas solat 5 waktu, setiap waktu, dengan menyebut subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, Rasulullah kata fatilka tis'atu wa tis'una, itu dah jadi 99 kali. Sebab 33 campur 33 campur 33, 99 dalam jemaah semua. Wa qala tamamul bi'ati, kemudian dia tutup zikir yang 99 kali tadi, dia tutup ataupun dia cukupkan kali ke-100 dengan menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Rasulullah kata, kalau begitulah kamu berzikir lepas solat, ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, nescaya Allah Ta'ala akan menghapuskan semua dosa-dosa kecil kamu, ya walaupun dosa-dosa kecil kamu sebanyak buih-buih yang berada di lautan. Kita belajar geografi, muka bumi kita ni 2/3 merupakan lautan, 1/3 saja daratan. Boleh tak kita nak kira buih yang berada di lautan Pasifik, buih yang berada di lautan Atlantik, di lautan Hindi, tempat MH370 terhempas? Boleh tak kita nak kira buih yang berada di lautan Arktik, Antartika, Laut Cina Selatan, Laut Sulu? Bisa tak jemaah semua? Enggak bisa. Itu dah bilion tak terhitung banyaknya. Jadi Rasulullah kata, walaupun dosa kamu tak terhitung banyaknya, berbilion, tapi kalau kamu sanggup berzikir selepas solat dengan zikir tadi, maka Allah Ta'ala juga akan sanggup menghapuskan semua dosa-dosa kecil kamu. Lepas dia jemaah semua, kita jangan lupa, kita jangan bagi alasan very busy Ustaz. Jangan macam tu. Jadi yang pertama jemaah semua, kita jangan terpengaruh dengan golongan Wahabi. Lepas solat kita mesti zikir, sebab kelebihan zikir lepas solat yang pertama tadi menghapuskan semua dosa-dosa kecil kita. Bukan dosa besar lah jemaah semua, dosa kecil, jangan silap faham. Kalau macam tu sedap lah, pinjam duit kamu 100,000 tak bayar, subhanallah, hapus letih lah macam tu. Okey, yang kedua jemaah semua, sebenarnya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selepas solat itu diajarkan oleh Rasulullah kepada golongan sahabatnya yang fakir, yang miskin, bertujuan untuk mengimbangi, untuk menseimbangkan, untuk lawan pahala orang kaya jemaah semua. Itu sebenarnya disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Rasulullah, daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ja'al fuqara al-muhajiruna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ja'a fuqara'ul muhajirina, satu hari ada sekumpulan sahabat fakir daripada golongan muhajirin. Muhajirin ini makna sahabat yang berasal daripada Makkah. Kalau Ansar berasal daripada Madinah. Suatu hari ada sekumpulan sahabat yang fakir telah datang jumpa Rasulullah. Jadi sahabat yang fakir ni, bila mereka datang jumpa Rasulullah, mereka kata, zahaba ahlud dusur bidal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim. Kata sahabat yang fakir, wahai Rasulullah, mengikut kajian yang kami buat, kami dapati sahabat kamu yang kaya ni, dengan sebab mereka pandai menggunakan kekayaan yang mereka miliki, maka di akhirat kelak derajat mereka lebih tinggi daripada kami golongan fakir. Nikmat yang mereka peroleh lebih special, lebih hebat daripada nikmat yang kami golongan fakir perolehi. Jadi Rasulullah kata, sebab apa kamu sanggup menyatakan sedemikian, wahai sahabat aku yang fakir? Kata sahabat yang fakir, sebabnya 4 sebab wahai Rasulullah.
Yang pertama, sahabat kamu yang kaya ni yahujjuna biha, sentiasa buat haji wahai Rasulullah, sebab mereka banyak duit. Kami yang miskin ni wahai Rasulullah, kalau di Malaysia, kalau golongan fakir miskin di Malaysia ni nak buat haji, dia kena ikut queue. Kalau sekarang ni, kalaulah sekarang ni di Malaysia berdaftar dalam tabung haji, cukupkan duit, masukkan duit dalam bank, dalam tabung haji RM12,000, kalau ikut queue, ikut giliran 2050 baru boleh pergi buat haji. Tapi kalau kamu di orang kaya, kalau kita di orang kaya ni jemaah semua, ambil package RM50,000, RM80,000, RM120,000, tiap-tiap tahun boleh buat haji, tak payah ikut queue. Jadi sahabat yang fakir kata, wahai Rasulullah, sahabat kamu yang kaya ni, dengan sebab mereka ada duit, tiap-tiap tahun mereka boleh buat haji. Kami ni 10 tahun sekali boleh buat haji. Jadi sepanjang hidup kami 2 kali ataupun 3 kali saja kami boleh buat haji. Tapi sahabat kamu yang kaya, tiap-tiap tahun mereka mampu buat haji wahai Rasulullah, sebab mereka ada duit. Bila mereka ada duit, mereka boleh beli unta, mereka boleh beli kuda, mereka boleh bekalan untuk anak isteri mereka semasa mereka berada di Mekah. Yang kedua, yaktabiruna, sahabat kamu yang kaya juga wahai Rasulullah, tiap-tiap bulan buat umrah. Bila bulan puasa terus pergi buat haji ke Mekah. Kami yang miskin fakir ni wahai Rasulullah, setahun sekali saja buat umrah. Tapi sahabat kamu yang kaya ni tiap-tiap bulan buat umrah. 2 alasan. Alasan yang ketiga, wayujahiduna, sahabat kamu yang kaya ni setiap kali bila kamu ajak pergi berperang pada Rasulullah, maka semua mereka akan tanya, kami wahai Rasulullah, kami akan ikut kamu berperang fisabilillah. Mereka ada duit, mereka boleh beli kuda on the spot, mereka boleh beli senjata on the spot. Tapi kami yang fakir ni wahai Rasulullah, bila kamu ajak keluar berperang, kami tak mampu pergi, kami tak ada duit. Bolehlah kami derma RM10, RM20 berunai, itu saja wahai Rasulullah. Yang keempat wahai Rasulullah, wa yatasaddaquna, sahabat kamu yang kaya ni banyak bersedekah. Masuk bulan puasa puluhan ribu, ratusan ribu. Kami yang fakir ni bulan puasa bolehlah sedekah RM100, RM200 saja wahai Rasulullah. Kerana 4 alasan inilah, mengikut kajian yang kami buat, sahabat kamu yang kaya di akhirat kelak, derajat mereka lebih tinggi berbanding dengan kami. Nikmat yang mereka perolehi lebih hebat, lebih special daripada apa yang akan kami perolehi. Justru itu wahai Rasulullah, kami datang jumpa kamu ni. Justru itu wahai Rasulullah, kami datang jumpa kamu ni sebab kami nak minta Rasulullah ajarkan kepada kami suatu jenis amalan special, satu jenis amalan khusus yang jika sekiranya kami konsisten istiqamah melaksanakan amalan khusus ini, kami boleh lawan amalan sahabat kamu yang kaya. Kami boleh mengimbangi amalan sahabat kamu yang kaya, ya walaupun kami tidak buat haji, tidak buat umrah, tidak berjihad sekerat mereka, sentiasa seperti mereka, dan walaupun kami tidak bersedekah sebanyak mereka. Boleh tak wahai Rasulullah? Rasulullah kata, ala uhaddithukum in akhadtum adraktum man sabaqakum wala yudrikkum ahadum ba'dakum. Ya, kata Rasulullah, wahai sahabatku yang fakir, kalau begitulah alasan kamu, aku boleh terima. Tak apa, aku akan ajarkan kepada kamu untuk mengimbangi amalan sahabat kamu yang kaya. Aku akan ajarkan kepada kamu wahai sahabat aku yang fakir, suatu jenis amalan khusus yang jika sekiranya kamu konsisten melaksanakan, mempraktikkan amalan khusus ini, maka kamu boleh lawan amalan sahabat aku yang kaya, walaupun kamu tidak buat haji, tidak buat umrah, tidak berjihad, sentiasa seperti mereka, tidak sekerat mereka, dan walaupun kamu tidak bersedekah sebanyak mereka. Jadi sahabat yang kaya yang dipakai kata, wahai Rasulullah, apa dia wahai Rasulullah? Cepat-cepat wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami cepat-cepat. Jadi Rasulullah kata, senang saja, simple saja. Kalaulah kamu nak lawan amalan sahabat aku yang kaya, maka tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Selepas solat 5 waktu, kamu jangan lupa berzikir subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Simple saja jemaah semua. Tengok oleh jemaah semua. Rasulullah kata, bukan saja kamu boleh mengimbangi
dengan sebab kamu berzikir dengan 3 zikir ni, bukan saja kamu boleh berimbangi amalan sahabat aku yang kaya, tapi satu masa walam yudrikum ahadun ba'dakum, satu masa kamu boleh pentas amalan sahabat aku yang kaya. Satu masa sahabat aku yang kaya dia ada 5 juta pahala dalam bank, tapi kalau kamu istiqamah konsisten berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 setiap kali selepas solat 5 waktu, satu masa kamu ada pahala 7 juta dalam bank, mereka bawa ada 6 juta. Special lah jemaah semua. Ini pada asalnya amalan sahabat yang fakir, yang miskin. Jadi bila Rasulullah ajar kepada sahabat yang fakir, yang miskin, maka sahabat yang fakir dan miskin bermusyarak bersama-sama mereka. Mereka kata diam, kita jangan beritahu amalan ini kepada sahabat yang kaya, kita makan sama-sama kita sahaja. Jadi macam itulah pada asalnya Rasulullah ajar untuk sahabat yang fakir saja, sahabat yang miskin saja. So kalau kita tak buat, rugilah kita jemaah semua. Tapi alhamdulillah lah, kalau kita kalau kita datang ke masjid, cuba tengok banyak tak kereta Mercedes, banyak tak kereta BMW? Tak banyak. Yang banyak dia medium class, low class yang datang ke masjid ni. Yang high class ni kadang-kadang saja kata P.Ramli ada, tapi kadang-kadang saja. Jadi kalau kita yang miskin ni tak amalkan zikir lepas solat, rugilah kita, sebab ini memang amalan khusus. Allah Ta'ala ajar untuk golongan fakir, untuk golongan miskin, untuk mendandingi amalan sahabat yang kaya. Jadi ahli jemaah semua, sahabat miskin pun amalkan. Akhirnya suatu masa sahabat yang kaya ni perasan. Mereka perasan macam mana? Mereka sedar. Mereka kata, sebab apa? Mereka sahabat yang kaya ni, mereka bermusyarak sama-sama mereka. Jadi dalam musyarak tersebut mereka kata, cuba kamu perhati wahai sahabatku, cuba kamu tengok sahabat-sahabat Rasulullah yang fakir, yang miskin, mengapa mereka ni lepas solat 5 waktu lama mereka berada di tempat solat mereka, lama mereka berada di atas tingkap sejadah mereka. Cuba kamu tengok, mereka lepas solat 10 minit baru mereka keluar daripada masjid, 10 minit baru mereka keluar daripada masjid. Tapi kami sahabat yang fakir, yang kaya ni, lepas solat sekejap keluar masjid, lepas solat 2-3 minit keluar masjid. Cuba kamu perhati, tengok semua sahabat Rasulullah yang fakir miskin lama berada di atas tingkap sejadah mereka. Ini something wrong, kata sahabat yang kaya. Kita kena siasat, kita kena hantar SB James Bond 007. Kita tahu rahsia. Jadi ahli jemaah semua, mereka pun buat siasatan. Sahabat yang kaya pun buat siasatan, hantar penyiasat James Bond 007, nak tahu apa sebenarnya rahsia. Jadi bila mereka buat siasatan pecah rahsia, betul sungguh. Mereka kata patutlah sahabat yang fakir ni, patutlah sahabat yang miskin ni, mereka lama berada di atas tingkap sejadah mereka, mereka lama berada di tempat solat mereka. Rupa-rupanya mereka ada amalan khusus yang Rasulullah ajarkan kepada mereka. Macam ni perangai orang fakir, perangai orang miskin, mereka tak cerita kepada kami, mereka makan sama-sama mereka. Masya Allah, kata sahabat yang kaya. Jadi bila sahabat yang kaya dah tahu, ahli jemaah semua, mereka juga turut mengamalkannya. Bila mereka dah tahu, mereka pun berzikir juga lepas solat. Jadi bila mereka berzikir juga lepas solat, sebagaimana sahabat fakir berzikir, maka sahabat yang fakir pun pergi jumpa Rasulullah, cepat-cepat pergi jumpa Rasulullah. Sahabat yang fakir kata, habislah kami wahai Rasulullah, habislah wahai Rasulullah. Sebab apa kata Rasulullah? Sebab sahabat yang kaya dah tahu kehebatan amalan ini, amalan special yang kamu ajarkan kepada kami dulu wahai Rasulullah. Sahabat yang kaya dah tahu wahai Rasulullah, habislah kami wahai Rasulullah. Oleh kerana itu boleh tak wahai Rasulullah kamu ajarkan kepada kami amalan yang lain pula? Kalau kamu tak bagi amalan special yang lain pula wahai Rasulullah, sampai bila-bila kami dah tak boleh nak mendandingi amalan sahabat kamu yang kaya. Tolong wahai Rasulullah, tolonglah wahai Rasulullah, ajarkan amalan khusus yang lain pula. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Rasulullah kata, sesungguhnya kekayaan yang dimiliki oleh sahabat aku yang kaya itu merupakan kurniaan daripada Allah Ta'ala, anugerah daripada Allah Ta'ala. Aku tak boleh buat apa, kata Rasulullah. Tak ada dah amal khusus yang lain. Sebab itulah jemaah semua, berdasar kepada hadis ini,
Ada ulama kata, ada ulama yang berpendapat bahawa orang kaya yang bersyukur itu, orang kaya yang dermawan, yang pandai menggunakan kekayaan mereka, lebih afdal, lebih mulia daripada sahabat fakir yang bersyukur. Ini dalilnya. Itu debat hebat di kalangan ulama tasawuf, di kalangan ulama hadis. Debat hebat. Sampai ulama tulis kitab besar-besar berbahas, berdebat siapa lebih mulia, golongan fakir yang miskin yang bersyukur lebih mulia ke, ataupun golongan kaya yang bersyukur lebih mulia. Itu kita tak berbincang, kita tinggalkan. Yang pentingnya kita lepas solat kita jangan lupa berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okey. Yang ketiga, ini paling special ahli jemaah semua. Jadi ahli jemaah semua, kita ada masa 15 minit lagi. Jadi sepatutnya amalan yang ketiga ni, huraian dia kalau betul-betul dia kena ambil masa 40 minit baru betul-betul clear. Tapi kami ada 15 minit saja. Anda ada 15 minit saja. Jadi anda terpaksa shortcut. Foto rekaskan. Jadi kehebatan zikir lepas solat ni di antaranya very power ni semua. Lepas ni tak payah makan tukar ali, tak payah makan jins tukar ali dah. Jadi ahli jemaah semua, sebenarnya amalan ini Rasulullah telah ajar kepada Siti Fatimah dan Siti Ali. Dan amalan ini Siti Fatimah dan Siti Ali dia tak ajar kepada orang lain. Dekat-dekat nak mati barulah Siti Ali cerita benda ni kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Sebab tu masyarakat Islam kita mengetahui bahawa di antara kehebatan Siti Ali ni kuat, betul tak? Dalilnya bila sebut tukar Ali. Ada orang sebut tukar lain? Tak ada dah. Kalau kacik Fatimah. Memang betul lah jemaah semua. Itulah realitinya. Macam mana ini boleh berlaku lah jemaah semua. Jadi kalau nak tahu, baca buku ni. Anda tak mau beritahu malam ni. Baca buku ni kalau nak tahu. Okey ahli jemaah semua. Jadi ahli jemaah semua, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rekahnya Siti Fatimah dan Siti Ali ini merupakan keluarga miskin, keluarga fakir. Jadi sebagai bukti Siti Fatimah dan Sayyidina Ali ini keluarga fakir, keluarga miskin, mereka bekerja sendiri, mereka tak memiliki hamba. Padahal memiliki hamba di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tak payah bayar gaji, hanya perlu beri makan saja. Gaji tak perlu dibayar. Tetapi walaupun gaji tak perlu dibayar, walaupun hanya beri makan saja, tapi Siti Fatimah dan Sayyidina Ali tak mampu. Siti Fatimah dan Sayyidina Ali tak mampu nak memiliki hamba, tak mampu nak beli hamba oleh jemaah semua. Dengan sebab itu mereka terpaksa bekerja sendiri. Siti Fatimah tiap-tiap hari, setiap hari kerjanya kisar gandum. Sebab apa? Sebab nak buat roti untuk diberi makan kepada anak dan juga suaminya. Sayyidina Ali pula tiap-tiap hari kerjanya cedok air daripada perigi untuk beri minum air kepada unta. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Penatnya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, hatta stakaitu sadri, sampai sakit dada aku, kata Sayyidina Ali. Jadi ahli jemaah semua, bekerjalah Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, bekerja tiap-tiap hari. Akhirnya suatu masa sampai berita kepada mereka bahawa Rasulullah sekarang sedang memiliki ramai hamba. Pada asalnya Rasulullah tidak ada hamba, tapi entah macam mana sampai berita kepada mereka bahawa Rasulullah sekarang ini sedang memiliki ramai hamba. Puluhan hamba ada bersama-sama Rasulullah. Jadi bila Siti Fatimah dan Sayyidina Ali mendengar berita Rasulullah ni ada ramai hamba, maka mereka happy, mereka sangat gembira. Sebab apa ahli jemaah semua? Sebab kata Siti Fatimah, kepada Sayyidina Ali, jom wahai Sayyidina Ali, kita pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah sekarang ni ramah hamba. Kita pergi jumpa Rasulullah, kita minta dengan Rasulullah seorang saja hamba. Kita bukan nak ramai, kita nak seorang saja. Rasulullah ada puluhan hamba. Jadi aku yakin wahai Sayyidina Ali, jika sekiranya kami pergi jumpa Rasulullah, minta seorang saja hamba, aku yakin Rasulullah akan beri hamba tersebut kepada kami. Jadi kalaulah Rasulullah beri hamba kepada kami, maka sudah pasti
Aku tak payah kisah gaduh lagi, kamu tak payah cedok air daripada pergi lagi. Semua kerja-kerja ni kita beri kepada hamba. Lalu Siti Fatimah Risali reka cerita jumpa Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah, Rasulullah pun tanya, apa hajat kamu? Wahai Siti Fatimah Risali, kamu cari aku kah? Jumpa aku, kamu cari aku, nak jumpa dengan aku, ni apa hajat kamu wahai Siti Fatimah? Wahai Siti Ali, peristiwa ini berlaku pada waktu malam. Perjumpaan Rasulullah dan Siti Ali pada waktu malam semua. Jadi kata Siti Fatimah, wahai Rasulullah, kami datang jumpa kamu ni sebab kami dengar sekarang ni kamu ni wahai Rasulullah ada memiliki ramah hamba. Kamu ada ramah hamba. Jadi kami datang ni kami nak seorang saja hamba, bukan kami nak ramai. Jadi jika sekiranya Rasulullah beri hamba kepada kami seorang sahaja, saya tak payah kisah gaduh lagi. Tengok wahai Rasulullah tangan aku, wahai Rasulullah ni, tengok retak 1000. Sebab tiap-tiap hari aku kisah gaduh. Macam kita kalau kita masuk ladang getah, ladang kelapa sawit, kita tebas pokok kayu guna parang, tangan kita kasar. Begitulah Siti Fatimah, tengok wahai Rasulullah tangan aku kasar wahai Rasulullah. Sebab setiap hari aku kisah gaduh, kami tak memiliki hamba. Sementara suami aku pula Sayyidina Ali tiap-tiap hari cedok air daripada pergi, hatta sehingga sakit dadanya. Jadi kami tak seorang saja hamba daripada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, qad sabaqakuma yatamal badr. Wahai Rasulullah kata minta maaf wahai Siti Fatimah, wahai Sayyidina Ali, seorang hamba pun aku tak boleh beri kepada kamu malam ni. Sebabnya sebelum daripada kamu datang jumpa aku ni wahai Siti Fatimah, wahai Sayyidina Ali, aku telah berancang, sebenarnya aku telah berancang, aku telah berniat semua hamba-hamba ni aku akan jual. Kemudian duit daripada hasil jualan hamba ni aku akan sponsor, aku akan gunakan untuk menjara sahabat-sahabat aku yang jumlahnya 70 hingga 80 orang yang sekarang ini tinggal di serambi masjid aku, yang kita panggil Ahlus Suffah. Jadi Ahlus Suffah ni lebih kurang 70 hingga 80 orang tinggal di serambi masjid Rasulullah, belajar dengan Rasulullah. Jadi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Yatabal Badr merupakan satu istilah yang diberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang fakir, yang miskin, yang menyertai peperangan Badar. Dia panggil Yatabal Badr. Jadi minta maaf seorang pun aku tak boleh beri wahai Siti Fatimah Sayyidina Ali. Jadi kalau kita membaca sejarah memang Ashabus Suffah ni, sahabat-sahabat yang kita panggil Ahlus Suffah yang tinggal di serambi masjid Rasulullah ni, Allahu Akbar, 2-3 hari makan nasi sekali, 2-3 hari berasak dapur sekali yang jemaah semua. Memang miskin sungguh, fakir. Biasa saja kalau kamu baca, kalau kita baca dalam hadis Bukhari, kalau kita baca dalam kitab Hayatus Sahabah, biasa saja sahabat-sahabat ni Ahlus Suffah ni ikat perut kelaparan. Dah lah ikat perut kelaparan, letak batu lagi yang jemaah semua. Abu Hurairah tu pernah pingsan kerana lapar. Abu Hurairah di antara sahabat yang tinggal di serambi masjid Rasulullah, belajar dari Rasulullah. Sebab itulah Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Rasulullah kata minta maaf, aku tak boleh bagi hamba kepada kamu, seorang pun aku tak boleh beri. Jadi ulama kata daripada sinilah dalil boleh bagi zakat kepada orang belajar. Sebab status hamba yang dimiliki oleh Rasulullah itu sebenarnya status duit Baitul Mal, status zakat. Sebab tu boleh bagi zakat kepada orang belajar. Jadi ulama kata di antara sunnah Rasulullah mengutamakan orang belajar. Kalau orang datang minta derma, nak pergi ke Mesir, nak pergi menjamu pengajian, ahli jemaah semua, kita kena bagi. Itu sunnah Rasulullah. Okey ahli jemaah semua. Jadi bila Rasulullah kata aku tak boleh beri, seorang pun aku tak boleh beri. Jadi kata Siti Fatimah, aku kena kisah gaduh lagi lah lepas ni. Kata Siti Ali, aku pun kena cedok air daripada pergi lagi lah lepas ni. Mereka pun sedih lah ahli jemaah semua. Jadi dalam keadaan mereka bersedih lagu tu, maka dalam keadaan bersedih sebegitu, maka Allah Ta'ala telah turunkan wahyu kepada Rasulullah. Allah Ta'ala suruh Rasulullah ajar kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali 2 jenis amal khusus sebagai ganti hamba. Jadi Rasulullah kata, tak apa kamu tak dapat hamba malam ni wahai Siti Fatimah, wahai Sayyidina Ali, ala adullukuma ala ma huwa khairu min khadim. Aku akan ajarkan kepada kamu berdua 2 jenis amal khusus sebagai ganti hamba. Di mana 2 jenis amal khusus ni, jika sekiranya kamu konsisten istiqamah mengamal kedua amal khusus ini, lebih baik daripada kamu dapat hamba malam ni, kata Rasulullah. Jadi kata Imam Ibn Taymiyah,
Kata Imam Ibn Taymiyah bertafsirkan kata-kata Rasulullah, lebih baik daripada kamu dapat hamba malam ialah sesiapa, kata Imam Ibn Taymiyah, sesiapa yang konsisten istiqamah melaksanakan dua jenis amalan khusus yang Rasulullah ajarkan kepada Siti Fatimah di Sedali, lam yusibhu ayya, dia kerja kuat macam mana pun dia tak akan penat lagi bos semua, tak letih, tak penat. Dia kata kuat Siti Ali dia lagi bos semua. Lepas dia tak payah makan jinsin tu Ali tak payah dah. Cukup dengan zikir dia lagi bos semua. Dua amal khusus ini. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani pula, la yatadarraru bi kasratil amal. Siapa dia dari kalangan umat, dan sesiapa dari kalangan umat Nabi Muhammad yang mengamal kedua jenis amal khusus yang Rasulullah ajarkan kepada Siti Fatimah di Sedali, dia kerja kuat macam mana pun tak akan memudaratkan diri dia. Tak kena penyakit insya-Allah, tak kena penyakit darah tinggi, tak kena penyakit jantung, tak kena penyakit buah pinggang, tak kena penyakit kecil manis. Hebat zikir Allah jemaah semua. Sebab itulah anda katakan kalaulah anda punya masa malam ni, anda akan hurah bagaimana kehebatan zikir. Bukti-bukti dalil paling sangat banyak, pengalaman. Ada orang, anda buat kuliah, ada orang pernah datang jumpa anda, dia kena penyakit jantung, tapi dia sebab dia berzikir yang jemaah semua, hilang penyakit, sembuh. Ada cerita tapi tak cukup masa. Ada 5 minit lagi. Okey, jadi ahli jemaah semua, apakah dua jenis amalan khusus tersebut? Kalau nak tahu, tak cukup masa, dia kena beli buku ni. Dia rahsia. Okey, amalan yang pertama kata Rasulullah, wahai Siti Fatimah, wahai Siti Ali, kalau kamu nak dapat kelebihan lebih baik daripada dapat hamba malam ni, maknanya wahai umat Nabi Muhammad, kalau kamu nak power, kalau kamu tak mau kena penyakit, susah kena penyakit, kalau kamu tak mau penat, kerja kuat macam mana pun kamu tak penat, tak kena penyakit, amalan pertama yang kamu mesti lakukan kata Rasulullah, tusabbihani khalfa kulli salatin asyran wa tahmadani asyran wa tukabbirani asyran. Selepas salat 5 waktu, wahai Siti Fatimah, wahai Siti Ali, kamu jangan lupa berzikir dengan menyebut subhanallah sebanyak 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ringkas, simple saja jemaah semua. Kalau kita cantum subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 kali, yang rasa tak sampai 30 second selesai. Jadi ahli jemaah semua, jangan tinggal. Ustaz, macam mana 10 kali Sidali yang kita buat 33 kali? Kamu kena faham, kalaulah 10 kali dah power, kalau 33 kali lagi power, kamu juga faham. Okey, amalan yang kedua kata Rasulullah yang kamu mesti amalkan wahai Siti Fatimah wa Sidali, iza awaituma ila firashikima tusabbihani salasan wa salasina wa tahbadani salasan wa salasina wa tukabbirani arba'an wa salasina. Dia mau tak tahu, bila kamu masuk bilik tidur kamu jangan terus tidur, kamu jangan tidur depan TV tengok bola, jangan kamu lena depan TV, jangan lena depan internet. Sebaliknya, bila kamu masuk bilik tidur kamu berzikir dulu. Sebelum kamu tidur, kamu berzikir dulu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. InsyaAllah kalau ahli jemaah semua amal khusus ni, InsyaAllah tak payah makan jins itu ke ahli dah power. Nak tambah 1, 2, 3 lagi, InsyaAllah beres. InsyaAllah ahli jemaah semua. Jadi setakat itu saja daripada anda pada malam ini. Itulah dua amal khusus. Jadi kalau ahli jemaah semua nak tahu lebih lanjut buku Encyclopedia Bid'ah, beli buku dia ahli jemaah semua. Sangat menarik. Itu di antara dalil. Maknanya tak ada masalah berzikir lepas solat. Tengok Sayyidina Ali tak pernah tinggal. Sayyidina Ali kata, bila aku tahu amalan ni, aku tak pernah tinggal sepanjang hidup aku. Maknanya Sayyidina Ali dia lepas solat dia tak pernah tinggal. Di Wahabi Asyik bidah-bidah ni apa cerita dia ahli jemaah semua. Jadi beli buku ni ahli jemaah semua. Jadi anda merupakan pengetua kepada Pondok Ihyaul Ulum dan merupakan pengetua kepada Ma'at Tahfiz Darul Quran wal Qiraat Kapur Repek Pasir Bas Kelantan. Jadi tujuan anda tulis buku ni selain daripada nak memberi untuk menyebarkan ilmu kepada umat Islam, dalam masa yang sama anda tulis buku ni untuk mengumpul dana. Kerana tempat kami sekarang ni, kami sedang membina sebuah masjid yang diberi nama Masjid Imam Syafi'i 4 tingkat.
tak besar kos, lebih kurang 10 juta saja jemaah semua. Jadi masjid ni dah siap, ada structure dia, kerangka dah siap, cuma finishing sekarang ni. Tingkat 1, tingkat 2 80% dah kami finishing, dah kami siapkan. 80 dah digunakan. 2 tingkat pertama dah digunakan. Sekarang ni dah siapkan tingkat 3, lepas tu tingkat 4 kubah menara. Jadi kami perlu 1 juta lebih lagi. Jadi untuk menyiapkan projek tersebut, anda tulis buku ni, buku alai ke-14 saja. Yang ni saja boleh dijual di Brunei kerana inilah satu-satunya yang baru diluluskan. Mungkin satu masa bila dah dulu buku-buku lain dah diluluskan oleh pusat awal, insya-Allah anda akan bawa yang lain pula. Jadi insya-Allah ahli jemaah beli buku ni, ilmu dapat, sedekah jariah pun dapat, niatkan untuk ibu bapa kita dalam kubur. Jadi setakat itu saja daripada anda. Jadi buku ni harga dia RM50 Brunei. RM50 Brunei. Kalau harga di buku ni 110 Sabah Sarawak, tapi sebab ada cukai, ada kos pengangkutan, jadi RM50 Brunei. Jadi membeli sambil berderma niat macam tu. Ada jemaah semua, siapa-siapa tak bawa duit boleh beli dulu, ambil dahulu, tulis nama, insya-Allah boleh bagi kepada Pak Imam. Nanti Pak Imam nanti kami akan collect dengan Pak Imam, insya-Allah. Jadi sangat itu saja daripada anda pada malam ini. Yang baik daripada Allah Taala, yang tak baik daripada kebahagiaan anda sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا مع الوالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. يا غني يا غني يا غني. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allah